sambung yang berkenaan dengan hadis kelebihan Al-Quran. An Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man khashiya minkum an la yastayqidha min akhir al-lail falyutir min awwalih wa man tami'a minkum an yakuma min akhir al-lail falyutir min akhir al-lail fa inna qira'at al-Quran fi akhir al-lailah mahdurah wa hiya afdal. Rawahu Tirmizi. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa daripada kalian kamu yang bimbang tidak dapat bangun pada bahagian akhir malam, maka hendaklah dia menunaikan solat witir pada awal waktu, pada waktu awal malam, yakni sebelum tidur. Sementara sesiapa yang ada harapan bahawa dia akan bangun, maka hendaklah dia menunaikan solat witir pada bahagian akhir malam, kerana malaikat akan hadir semasa pembacaan Al-Quran pada bahagian akhir daripada malam, dan pada masa itulah lebih afdal untuk membaca Al-Quran. Rawahu Tirmizi. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa daripada kalangan kamu yang bimbang tidak dapat bangun pada bahagian akhir malam, maka hendaklah dia menunaikan solat witir pada waktu awal malam. Sementara sesiapa yang ada harapan bahawa dia akan bangun, maka hendaklah dia menunaikan solat witir pada bahagian akhir malam kerana malaikat akan hadir semasa pembacaan Al-Quran pada bahagian akhir daripada malam, dan pada masa itulah lebih afdal untuk membaca Al-Quran. Rawahu Tirmizi. An Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim ya'khudhu madja'ahu yaqra'u suratan min kitabillah illa wakkala Allahu malakan fala yaqrabuhu syai'un yu'dhihi hatta yahubba matahabba. Rawahu Tirmizi. Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa sahaja orang Islam yang pergi ke tempat tidurnya lalu membaca satu surah daripada mana-mana surah Al-Quran, maka Allah SWT akan menentukan satu malaikat untuk memeliharanya hingga tidak ada satu perkara yang menyakiti boleh menghampirinya sehingga dia bangun. Rawahu Tirmizi. Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa sahaja orang Islam yang pergi ke tempat tidurnya lalu membaca satu surah daripada mana-mana surah Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menentukan satu malaikat untuk memeliharanya hingga tidak ada satu perkara yang menyakiti boleh menghampirinya sehinggalah dia bangun. An Wasilah bin al-Asqa radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, u'titu makan at-Tawrat as-sab'ah wa u'titu makan az-Zabur al-mi'in wa u'titu makan al-Injil al-mathani wa fuddiltu bil mufassal. Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah dikurniakan 7 surah permulaan Al-Quran sebagai ganti kepada Taurat, dan aku dikurniakan mi'in, yakni 11 surah selepasnya sebagai ganti kepada Zabur, dan aku dikurniakan masani, yakni 20 surah selepasnya sebagai ganti Injil, dan surah-surah selepasnya sehingga tamat Al-Quran yang dikenali sebagai mufassal dikurniakan khusus untukku. Rawahu Ahmad. Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah dikurniakan 7 surah permulaan Al-Quran sebagai ganti kepada Taurat, dan aku dikurniakan mi'in, yakni 11 surah selepasnya sebagai ganti kepada Zabur, dan aku dikurniakan mathani, yakni 20 surah selepasnya sebagai ganti Injil, dan surah-surah selepasnya sehingga tamat Al-Quran yang dikenali sebagai mufassal dikurniakan khusus untukku. Rawahu Ahmad. Jadi alhamdulillah hadirin hadirat, kita telah dengar 3 hadis tentang baca Quran adalah semai witir, tentang baca Quran baca surah sebelum tidur, dan tentang kelebihan surah-surah yang telah diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana kedudukannya seperti Taurat, seperti mana Zabur, seperti mana Injil, dan ada surah-surah yang mana tidak diberi sebelum ni khusus, iaitu surah-surah akhir, surah-surah akhir yang dikenali sebagai mufassal. Jadi tadabbur kita ni baru duduk baca surah yang mana kita baca ni surah
surah As-Sab'ah, surah As-Sab'ah. Tujuh surah permulaan Al-Quran. Kedudukannya seperti mana Taurat, yang kita baca ni. Masih lagi dia suasana pun masih lagi tetap apa yang ada dalam kitab Taurat. Dia semua ni semaya witir, nak tidur ni semua berkaitan dengan Quran belaka. Ini cara Nabi tarbiyah para sahabat. Dia semaya malam ni rupanya Quran lah. Dia bukan semaya hatta witir pun. Dia bukan kita sibuk dengan semaya tu lah. Sebab tu Nabi kata siapa dia boleh semaya witir akhir, semaya witir akhir. Sebab apa? Sebab semaya witir masa akhir ni kesan Quran yang dibaca dari semaya tu lebih dalam lagi, lebih utama lagi. Sebab ketika itu malaikat hadir. Malaikat hadir. Dia majlis-majlis malaikat hadir ni, kita baca Quran dalam semaya pula dia bagi kesan. Itu rahaniah, untuk mina rahaniah. Itu cara Nabi SAW ajar pada kita secara tidak langsung. Tidak langsung pada kita. Jadi kita kena hayati. Ini mana Quran ni salah satu nak faham dengan belajar gini kalau dan salah satu nak faham dengan amalan. Ya, di antara cara nak faham juga sebelum tidur. Jadi kita makruf sebelum tidur ni baca ke Al-Mulk ke? Jadi kadang-kadang tanya malah kan, nak baca Al-Mulk malah panjang dah. Tidak, Nabi SAW sebelum tidur kadang-kadang Nabi baca Al-Mulk, kadang-kadang Nabi baca dua Al-Mulk dengan Alif Lam Mim Sajadah. Kadang-kadang Nabi baca Alif Lam Mim Sajadah. Jadi kalau kita tengok riwayat Nabi banyak, kadang-kadang dia baca Qul Huwallah. Kadang-kadang dia baca Pakku. Nabi baca Qul Ya, Qul Huwallah, Qul A'udzu. Jadi sebenarnya Nabi sengaja buat begini. Nabi tahulah kita bukan dalam keadaan sama-sama. Jadi hari malah kan, jangan sebelum tidur lagu-lagu mana baca juga. Paling kurang pun 3 qul atau paling kurang lagi keluar Allah. Paling kurang baca Quran juga, satu surah je. Seperti mana hadis ni dalam Tirmizi ni. Nabi kata baca satu surah. Nabi kehir juga supaya umat ni ada hubungan dengan kitab Allah. Sebab Nabi tahu dah umat ni tidak akan sesat selagi mana ada hubungan dengan kitab ni tersambung. Laqad ja'akum sebelum tidur tak ada jumpa lagi. Yalah, sekarang ni ramai kan. Sekarang ni semua cinta Rasul belakang ya. Jadi yalah, tak puas hati dengan Nabi, dipanggil Samiri kan. Kena tanya dia bawa mari mana. Ayat tu memang ayat, kita akan jumpa ayat tu lain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Suratul Maidah. Sambung dengan Suratul Maidah, muka surat 108 ayat 6. Ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من
الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Sambungan ayat berkenaan dengan sembahyang hakikatnya. Tapi ni ayat wudu. Ayat wudu. Syarat sah bagi sembahyang. Syarat sah bagi ibadat sembahyang. Selepas Allah SWT datangkan ayat berkenaan dengan pastikan sumber kita ataupun makanan kita ni halal. Pastikan sumber kita, makanan kita ni halal. Ni kena beres dulu, barulah ibadat kita akan diterima. Ni zahir dia, ni batin kita perlu disucikan dengan ibadat. Dan ibadat mula sekali wudu. Ni ayat berkenaan dengan kefarduan wudu. Allah Taala bagi tahu, ya ayyuhallazina amanu, wahai beriman, idza kumtum ila shalah, bila kamu nak sembahyang. Bila kamu nak sembahyang. Bukan bila kamu telah sembahyang ni, bila kamu nak sembahyang. Ni uslub bahasa Arab. Seperti mana dalam surah, dalam ayat haji, fa idza qadaytum manasikakum. Kita terjemah yang sama je. Bila kamu nak melakukan haji, maka banyakkanlah zikir. Wadhkurullah. Ini pun sama juga. Bila kamu nak salat, maka Allah Taala bagi tahu, faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kamu dan tangan kamu sehingga ke siku. Kemudian sapulah kepala kamu. Kemudian basuhlah, tengok basuh pula. Wa arjulakum. Basuhlah kaki kamu sehingga ke kulali. Ini ayat wudu. Dan inilah yang difardukan. Inilah bila sahabat tanya, lagu mana wudu? Nabi SAW bagi tahu, tawadda' kama amarakallah. Dan ambillah wudu seperti mana yang telah yang diberitahu oleh Allah SWT. Ini Allah Taala bagi tahu. Allah Taala sendiri ajar pada kita. Cuma hak lain-lain hak Nabi buat pula kan, Nabi tatbik tu, baca bismillah, qoma, cara sapu kepala, cara sapu, takhlil, gosok, itu sunat belaka. Itu sunat belaka. Melainkan niat lah. Niat sini walaupun tak sebut, tapi dia ada dalil tu, idza kumtum, bila kamu nak sembahyang. Ada dia. Dia tak sebut zahir tapi dia ada dalam ayat tu. Jadi niat dalam tu dah. Niat dak basuh muka, basuh tangan ke siku, sapu kepala. Sapu kepala. Allah Taala guna sapu. Kemudian basuh kaki sehingga ke siku. Telinga
Telinga lagu mana telinga? Telinga daripada zaman sahabat, tabi'in. Sebahagian kata daripada termasuk muka, sebahagian kata masuk kepala. Masuk kepala. Yang kata masuk kepala ke sapu. Yang kata masuk bahagian muka ni, basuh dah muka tu kena dah, tak ada apa-apa. Tak ada khilaf. Sahabat dan tabi'in. Kemudian baru ada perbahasan, sebab dalam Quran tak ada sebut. Tapi Nabi SAW ada ajar cara sapu. Nabi sapu dengan kepala. Cara sapu kepala ni Nabi telah ajar. Ambil air daripada depan ke belakang, kemudian belakang balik depan semula. Itu sunnah Nabi SAW. Begitu juga qama dia juga istinsyaq. Qama dia madmadah, ada juga istinsyaq, masuk air dalam hidung, masuk dalam. Ini sunnah Nabi. Sunnah. Cuma wajib yang Allah Taala sebut ni, niat, basuh muka, basuh tangan ke siku, sapu kepala. Sapu ni khilaf. Tak, sebab Allah Taala sebut sapu kepala. Tak. Cuma Imam Ahmad kena belakang. Tak, orang lain kata sebahagian sikit. Dan ni boleh tengok Nabi sapu sikit. Tak. Dia boleh tengok sahabat-sahabat. Sapu kepala. Sapu ya, boleh belakang. Asal sapu ya. Tak, bukan sapu rambut, sapu kepala. Sapu kepala dia beritahu. Niat nak ambil wuduk. Tak. Kata tak ada, semua tak ada. Niat ni kata semua tak ada, kecuali masa haji ya. Tak. Masa kita nak haji umrah tu pakai ihram tu, tu je ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada haji tu, tak, lafaz tak ada. Sebab niat ni bagi dalam hati. Tak, sepakat dah. Tak. Sepakat dah. Lafaz ni dia tak bagi kesan. Lafaz ni kalau bagi kesan hati. Tak, bagi kesan hati. Kalau kita semaya zuhur kat kira, kita usolli fardal asri 4 rakaat, kita semaya zuhur. Tak, niat dalam hati zuhur, tapi lafaz tukar asar. Tak ada masalah. Sah. Sebab lafaz dia tak bagi kesan. Bagi kesan hati. Tak. Sebab tu cuma lafaz dia ajar ni untuk apa dia? Untuk bina istidad. Itu sebenarnya ulama kita ajar. Tak. Sengaja, sahaja tu sengaja. Semaya ni sengaja untuk ikhlas. Tak, sahaja aku semaya ni bukan sahaja. Aku sengaja semaya ni. Tak ada siapa paksa, tak ada siapa suruh ni. Sengaja semaya. Kerana Allah SWT. Sengaja semaya zuhur gini untuk istizhar ya. Benda tu sebenarnya. Tak. Bukan tahu. Lafaz tu tak ada. Ingat apa? Lafaz tak ada. Dia sekadar ulama ajar untuk bantu sebenarnya. Kalau kita dah mari awal dah majlis sembahyang sunat dah tunggu dah, dia tak perlu dah lah. Ni ada. Nak bila takmir akad takbir kan? Niat kan? Mana ada dah lintasan tu. Dia semudah tu sebenarnya. Sebab tu kok kata kena qasad ta'yin kata tak Allah. Tu daripada luar dia mai kerja begitu tu jadi selagu tu. Tak ada dah, hak tu selesai dah. Ibnu Hajar selesai dah. Ulama-ulama kemudian Imam Ghazali selesai belakang dah. Ini sekadar mari bahawa kita tahu dah ni. Bila kita agak takbir kita tahu dah ni supaya zuhur mayan kerana Allah SWT, kerana perintah Allah SWT. Kita sebagai makmum ke sebagai imam kita tahu. Kita sedar masa kita agak takbir kita sedar. Itu ni. Dia semudah tu. Tak ada baik supaya kita pergi kedai udin ke, kedai tu ke, kedai ni ke. Semua manusia ni tak ada, dia manusia yang makhluk yang mana dia niat, dia ada niat. Tak. Niat ni kita dah. Niat ni tanda kewarasan satu orang. Tanda kewarasan satu orang. Semua dah tu agama. Dia fitrah. Sebab tu dia mudah, dia tak ada masalah. Nah, orang kata takbir lah. Mudah. Ni pun begitu, ambil wuduk kita, kalau dia ambil wuduk saja dah. Ambil tak remah. Ambil pula. Basuh muka saja 20 minit dah. Tak masuk niat. Tak masuk niat. Jadi masalah. Dia benda tak ada, benda dia jadi kalau tekan sangat, benda lagu tekan dia jadi waswah. Tak. Waswah lama-lama jadi tak betul. Benda yang mana
dipersusahkan. Susah. Orang yang terlampau ihtiyat, terlampau berhati-hati kan dalam bab ibadat, Tapi sebenarnya kalau sebahagian madrasah pengajian ni, kalau was-was tu tanda ilmu banyak sebenarnya. Dia jadi gitu pula. Tahun 1 memang tak was-was. Tahun ni tahun 7 juga nampak jala tu ngaji pahal. Dia jadi gitu pula. Ini talbis iblis. Jadi tengok Allah SWT bagi tahu, orang beriman bila kamu nak sembahyang, bila kamu nak sembahyang, ambil wudu. Dah. Perbuatan itu sendiri dah. Orang tak buat lagu ni kalau kita tak niat ni. Kita perbuatan itu sendiri. Sebab tu kita buat puasa kan tak? Bangun sahur dah kan? Allah tak ingat nak nawaitu sama dia tu. Pas dia duk goreng, duk gabang buat apa ni? Tanya bangun buat apa ni? Nak sahur buat apa ni? Nak puasa. Ada? Niat tu daripada bila lagi niat dia? Tak berenggan, duk makan colek niat lagi. Esok nak puasa. Tak. Malam lagi, pas maghrib lagi. Masa buka puasa tu niat dah. Dah. Cakap pada dia tu. Jadi semudah tu sebenarnya. Tak, semudah tu sebenarnya. Satu orang tu sedar daripada malam tu siapa kau nak boleh kau terbit fajar sadiq tu dia tahu bahawa dia puasa esok. Waras. Niat buat mudah lagi kan? Ya, puasa. Apa tak lagi ni? Cuma kita bagi tahu tadi. Dia Allah Taala pun tak sebut sebenar rukun dia. Kita sebut tu. Sebab menurut dalam kitab fiqh kita gitu belakang. Kalau kita tak ada niat, ni ada niat ni. Allah kata idza kumtum, bila kamu bangun nak sembahyang. Bila kamu nak sembahyang. Sini pun kalau kita bahas dari sudut hukum ke tak? Lihat ni. Ambil wuduk ni bila kena ambil wuduk lah? Bila nak sembahyang ya. Ni pun Allah nak mudah mudah. Untuk permudahkan kita, Tapi tidak nafi kan hadis-hadis tarikh Nabi ni supaya kita sentiasa ada wuduk. Nabi sendiri Nabi sendiri sentiasa dalam wuduk. Sebab Nabi SAW tidak suka zikir pada Allah SWT melainkan dalam keadaan wuduk. Nabi kan sentiasa zikir. Nabi sentiasa dalam wuduk. Wa in kuntum junuban fattahharu. Bila kamu berjunub bersama dengan isteri atau mimpi, maka fattahharu, maka kamu kena mandi. Allah nak bagi. Wa in kuntum marda aw ala safar. Ni sekali lagi, sekiranya kamu sakit ataupun kamu dalam musafir ataupun kamu tidak ada wuduk kerana buang air kecil atau air besar, aw lamastum, ataupun kamu bersama dengan isteri kamu, bersama dengan isteri kamu, ataupun dalam mazhab Syafi'i kamu sentuh perempuan, falam tajidu ma'an, lalu kamu tak ada air, air tak ada, maka fatayammamu, maka bertayamumlah. Bila tak ada air, tayamum. Tayamum dengan apa? Sa'idan tayyiban, dengan debu, dengan tanah yang berada di tempat tinggi, yang orang tak guna tu untuk istinja, yang baik. Famsahu biwujuhikum, maka sapulah wajah kamu dan juga tangan kamu. Tengok Allah Taala tersebut kan ayat atas, basuhlah tangan ilal marafiq, sampai ke lengan sini. Allah Taala ajar tayamum ni. Bila sebut tayamum, sapulah wajah kamu dan juga tangan-tangan kamu. Lepas tu jumpa kemah. Man tayamum ni muka ada juga tangan. Ma yuridullahu laja'an. Dia Allah Taala bagi hikmah dia. Allah Taala bagi tahu ni hukum ni belakang ni daripada tak awal lagi surah ni baca. Seperti mana surah Al-Imran An-Nisa kita baca kan. Allah Taala kata ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah Taala datangkan hukum-hukum ni bukan nak menyusahkan kamu. Tengok. Dalam surah An-Nisa yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah Taala bagi tahu hukum-hukum ni untuk bantu kita, untuk meringankan kita. Sini Allah Taala bagi tahu Allah Taala tidak ingin menyusahkan kita. Walakin tapi Allah Taala nak bersihkan kita. Allah Taala nak sempurnakan nikmat dia kepada kita, agama yang dia bagi ni kepada kita, supaya kita jadi hamba yang bersyukur. Ini perasaan mukmin berhadapan dengan perintah Allah. Bukan satu benda yang mana beban. Dia sebenarnya satu benda pertolongan Allah SWT. Allah Taala kenal kita, Allah Taala buat kita. Allah Taala tahu lagu mana terbaik untuk kita. Kita kena letak situ. Semua ahkam Allah kita buat berdasarkan kefahaman kita bahawa ini untuk kebaikan kita. Dan Allah Taala lebih tahu untuk kita. Cara ambil wudu memang untuk islah kita dah.
cara kita. Dia bagi kesan berdiri depan Allah SWT, cara semaya lagu tu, cara haji lagu tu, cara puasa, semua ni. Ni semua ni untuk islah manusia, untuk islah manusia. Dia juga sebagai ujian. Ujian tu ujian lah, tapi sebenarnya untuk kebaikan kita semata-mata. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat yang Allah Taala bagi pada kamu, dan juga perjanjian yang kamu buat dengan Allah SWT sebelum ni, yang mana kamu kata, "Tak sami'na wa ata'na," kami dengar dan kami patuh. Mana kita buat ni? Itulah amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min. Tu akhir surah Baqarah tu. Akhir surah Baqarah. Itu perjanjian kita dengan Allah SWT. Dah. Ada juga la ilaha illallah tu sendiri dah. La ilaha illallah. Ataupun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wattaqullah. Oleh kerana itu jagalah perintah Allah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha alim bidzat. Allah Taala tahu apa yang ada dalam dada kamu. Kita sudah ucap ikrar dah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai beriman, kunu qawwami, jadilah kamu sekali lagi, kali kedua dalam sambungnya surah An-Nisa. Jadilah kamu orang yang mana yang menegakkan kerana Allah, jadi saksi untuk dalam menegakkan kebenaran. Jadilah kamu orang yang mana bangun berdiri kerana Allah, tak, bukan kerana diri sendiri. Tengok, kadang-kadang orang tu tegakkan kebenaran ni kerana nak suruh orang kata dia ni orang baik agama. Sebab tu Allah kata bangun buat kerja ni kerana Allah semata-mata. Dia juga syuhada, jadi saksi dengan untuk tegakkan keadilan, untuk tegakkan keadilan. Dan janganlah kerana kebencian kamu dah kepada mana-mana kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Jangan. Sebab tahap tu tahap tinggi. Tak. Jangan kerana kebencian kita tak menyebabkan kita halal orang tu daripada kita tidak berlaku adil. Ya'dilu, berlaku adil lah lagu mana pun. Wa aqrabu littaqwa, itu hampir kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirun bima ta'malun. Allah Taala tahu apa yang kamu buat. Dan kalau kamu buat lagu ni, Allah janji daripada pihak Allah, wa'adallahu alladziina, Allah Taala berjanji kepada orang mukmin dan yang beramal soleh, lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Bagi mereka apa dia? Maghfirah wa ajrun 'azim, keampunan dan juga ganjaran yang sangat besar. Adapun walladzina kafaru wa kadzdzabu, adapun orang yang mana kufur dan juga mendustakan perintah Allah, ayat-ayat Allah, ulaika ashabul jahim, itulah pemilik neraka jahim. Kemudian peringat lagi pada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, uzkuru nikmatallahi, ingatlah nikmat yang Allah Taala bagi pada kamu. Nikmat apa dia? Idh hamma qaumun am yabsutu ilaikum aydihum. Ingatlah Allah Taala bagi tahu ketika kamu dulu duduk di Mekah. Tak, ketika mana kamu dulu duduk di Mekah. Dan orang Mekah ni nak bunuh kamu. Nak bunuh kamu. Allah Taala gambarkan. Lalu fakaffa aydihum ankum, lalu kami halal mereka. Kami halam ini Allah nak bagi tahu. Wattaqullah, oleh kerana itu bertakwalah kepada Allah, kepada Allah hendaklah orang mukmin itu bertawakal. Ni ayat ni gapo dia ni? Ajib ni. Jadi Allah SWT tarik pada sahabat daripada kita sampai hari kiamat ni. Supaya sempurnakan perintah Allah. Jangan takut. Untuk tegakkan keadilan dia kan, kita akan berhadapan dengan situasi-situasi keadaan susah. Seperti sekarang ni lah. Dia punya keadaan dia sama, ujian dia tu. Bila kita nak tegak, nak jadi orang mana menegakkan perintah Allah dari sudut pemerintahan, dari sudut perundangan, dari sudut ekonomi, semua ni, baru kita rasa ni. Kalau kita faham perintah Allah sekadar maya, puasa kita, tak ada gapo kita. Ada perintah Allah ni suruh gapo dia? Islahu ma'ani. Ada ajak semua mak taat pada Allah SWT. Maka bila kita buat usaha lagu tu, yang mula kita akan ditetal, orang akan marah lah. Tak. Jadi mula mari bahaya-bahaya tu. Sebab kita tak terkesan, masyarakat terkesan, tambah lagi bila ulama pula terkesan juga, tambah lagi bila pemerintah pun terkesan juga dengan cara lain. Maka bila pemerintah nak supaya kita hidup cara lain, ulama pun nak hidup kita cara lain, kita tak sih. Maka berhadapan dengan keadaan bahaya. Dia balik asal. Jadi Allah Taala tahu dah. Dia Allah Taala bagi tahu siapa dia benar-benar bertakwa pada Allah, ikut perintah Allah, Allah janji dia selamat di akhirat. Dia siapa dia kufur dengan perintah Allah SWT, mendustai perintah Allah Taala, Allah Taala akan azab dia. Kemudian ayat ni mari ni ingat semula. Nak ayat pada dia bahawa takbir Allah Taala belakang. Jangan takut. Jangan takut pada siapa-siapa pun. Yang kita kena takut pada Allah. Allah Taala kata, wahai beriman, ingat ada kamu dulu. Tak.
Ingatlah nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kamu. Nikmat apa dia? Dulu kamu duduk di tempat musuh, duduk di jantung musuh. Nabi daripada sahabat duduk di Mekah kan. Abu Lahab, orang Mekah ni dak minta supaya diserah Nabi. Supaya diserah Nabi. Dak ketika Nabi kena apa dia? Kena boikot di lembah Abu Talib tu. Masyhur ke? 3 tahun. Mereka nak supaya serah Nabi, nak bunuh Nabi. Tapi tengok Allah Ta'ala bagi tahu. Siapa dia halal? Wa kaffa aydihum akum. Allah Ta'ala bagi tahu, Allah yang halal. Allah buat apa dia? Kabilah Bani Abdul Manaf, Bani Hashim ni, orang kafir ke, orang Islam ke, semua sepakat belaka. Kami tak serah, lagu-lagu mana kami tak serah. Siapa buat? Siapa jadi ke hati-hati kita? Ni Allah Ta'ala bagi tahu pada kita. Allah yang kontrol. Allah buat musuh jadi tak jadi. Tak jadi ke apa? Tak terfikir. Tak terfikir. Biasa cilik jadi tak cilik. Sebab di sebalik perancangan kau, di sebalik tindakan kau, ada orang mukmin dia tahu ada Allah. Kalau berlaku juga, Allah nak juga. Tak ada apa. Kita bukan kata kita kena buat persiapan. Tak, bila kita sempurnakan perintah Allah, kita dalam usaha nak ni, maka tak berlaku musibah. Berlaku musibah. Kita baca dah surah Al-Imran kan. Tak mati ke? Siapa mati berlaku musibah? Orang yang berjuang di jalan Allah, Hamzah syahid, saudara Nabi syahid. Tak. Kita belajar dah. Dia Allah Taala pun punya dah berapa ramai pada Nabi dulu, orang soleh dulu dah. Mereka bila berjuang dia di jalan Allah ni kena musibah juga. Berlaku kematian. Ini yang telah kita belajar. Ni yang boleh betul orang mukmin yang kuat ni, generasi yang kuat. Seperti mana para sahabat mereka faham hakikat ni. Musibah tidak melemahkan mereka. Musibah ni tidak melemahkan mereka. Bukan kata mereka siapa surah ni kita baca ni, kita sudah faham dalam perjuangan ni, kalau kena musibah ni bukan tanda alamat Allah Taala, tak ada was-was tu tak ada dah. Hilang. Bahkan terus jalan terus. Kita sudah jelas dah. Ni ayat ni beringat pada Nabi, daripada sahabat, daripada kita. Wattaqullah. Maka bertakwalah kepada Allah. Allah Taala suka kita bertawakal pada Dia. Ni tawakal dipanggil. Tawakal ni lagu mana? Lagu dalam nak sempurnakan perintah Allah SWT. Ya, kalau mari keadaan tolak perintah Allah Taala, tawakal, serah pada Allah. Okey, tawakal kita banyak benar. Kesah umur kita. Serah Tuhan. Tak. Okay, lagu tu. Kemudian tengok Allah Taala cerita, walaqad akhadallahu mitsaqan. Cerita kisah Bani Israil sekali lagi. Ulama Yahudi mula masuk cerita. Sekali lagi tu Allah Taala cerita pada kita, walaqad akhadna mitsaqan Bani Israil. Sesungguhnya kami telah buat perjanjian dengan Bani Israil sebelum kamu wahai Islam. Lepas cerita mitsaq dia kan, kita buat mitsaq wadhkuru, ingatlah nikmat ayat ke-7 tu. Ingatlah nikmat Allah pada kamu yang mana Allah Taala buat perjanjian, kamu buat perjanjian dengan Allah Subhanahu taala. Kamu katakan sami'na wa ata'na, maka sempurnalah. Tak. Sekali ni Allah Taala cerita umat dulu sekali lagi. Sesungguhnya Allah Taala sebelum ni pernah buat perjanjian dengan Bani Israil. Iaitu wab'asna minhum musna asyara nakiba. Musnai asyara nakiba. Kami telah bangkitkan, kami telah keluarkan di kalangan mereka tu dak 12 orang. 12 orang. Dak 12 orang. Daripada 12 kabilah Bani Israil. Dan Allah Taala janji pada mereka, wa qala Allah inni ma'akum. Allah Taala akan bersama dengan kamu. Bila Allah Taala akan bersama dengan kita ni? La in aqamtumus salah. Tengok syarat utama dia ni, semaya. Iqamatis salah. Nah. Fa inna taswiyatus sufuf min iqamatis salah. Nah, tengok musuh akan khianat ni. Rancangan musuh akan rosakkan dia tahu dah ni. Syarat nusrah Allah, syarat bantuan Allah ni. La in aqamtumus salah pertama, sekiranya kamu menegakkan sembahyang, bukan kamu sembahyang. Kemudian wa ataitumuz zakah, kamu mengeluarkan zakat. Dia kamu beriman dengan Rasul yang kuutuskan. Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Rasul yang kuutuskan. Wa azartumuhum, kamu bantu mereka. Allah wa aqradtumullah, dia kamu bagi pinjam pada Allah dengan pinjaman yang baik. Allah Taala kata pada Bani Israil, kalau kamu buat semua ni, la ukaffiranna ankum sayyi'at, aku akan ambil tanggungjawab kesilapan kamu. Dan aku akan masukkan kamu dalam syurga, mengalir di banyak surga-surga. Faman kafara ba'da dzalika minkum, siapa dia kufur selepas perjanjian ni, faqad dhalla sawa'as sabil, maka dia telah sesat daripada jalan yang lurus. Sesat jalan yang lurus. Ni ajib. Dan ni manhaj para anbiya keseluruhan. Ni ajib. Hak ni kita tak ada. Gak boleh tengok para nabi kan, mereka bagaimana mereka bina umat mereka. Mereka lantik nuqaba. Ni. Kami lantik apa? Naqib.
Ada nakik. Nabi gitu kan? Oh, ni ajib. Nabi SAW, bila kita baca Quran, kita tengok surah Nabi. Kita akan apa? Nabi SAW bila Ansar mari kan, mari jumpa Nabi tu, tahun seterusnya tu mari jumpa Nabi Aqabah kedua tu, mari 70 orang 70 orang lelaki, 2 orang perempuan yang letak sini, 70 orang mari. Nabi kata kepada dia, Nabi kata musyarak sama-sama kamu lantik 12 orang tanggungjawab. Dia kena ada gitu. Ni cara Nabi bentuk kan. Sebab bila melibatkan orang ramai ni, dia kena ada orang lagu ni. Dia orang yang kita nak lantik ni sebagai orang tanggungjawab, dia kena kenal orang tu. Lepas tu Nabi tak lantik dia, Nabi tak kata tak. Nabi suruh musyawarah, dia tahu sendiri. Tak, dia kena pergi apa lah. Dia ada benda ni, dia kalau sebab di antara Nabi dengan sahabat ni, Nabi tak kenal sahabat belakang. Tak. Sebab tu Nabi kena pergi apa lah. Ni cara, bukan Nabi, seluruh para anbiya gini. Nabi bagi tahu kan dalam hadis dalam Musnad Ahmad, semua para anbiya mereka dibantu oleh nuqaba. Mereka dibantu oleh nuqaba. Ni cara. Dia cara ni cara fitrah sebenarnya. Tak. Sebab kadang-kadang tak gapo-gapo Nabi royak ke tak? Kalau melalui Nabi direct, orang walaupun Nabi sendiri, dia kena ada kepala-kepala ni yang akan main peranan lagi, bagi kesan lagi. Dan sebab tu Nabi pilih, Nabi minta kepala-kepala ni. Dan kita, sebab tu kita tak guna kekuatan kita dari sudut ni, kita tak ada ni. Ditambah lagi, kita ni ada apa dia? Kita ada semaya Jumaah. Ni semua ni sebenarnya nizam dalam Islam untuk bina masyarakat yang cukup berkualiti dah. Kita ada semaya Jumaah, kita ada solat jenazah dah bila berlaku masalah. Hak ni nizam kita dah. Yang mengikat, sentiasa ikat hubungan kita. Selain daripada ayat Quran umum, agama dia semua hanya Allah, buat baik pada ibu bapa, buat baik pada orang ramai, wal jari zil qurba wal jari, buat baik pada jiran yang dekat, jiran yang jauh, miskin bagi. Hak ni hak Allah Taala atur dah dalam Quran ni. Dan sudah amalan pula, kita ada semaya Jumaah pula kan. Baik. Kita ada satu sistem yang kemana? Kita ada semaya Jumaah, mana kita kena dah orang dalam masyarakat kita ni. Tak, kita kena dah orang, ataupun kita boleh bina masyarakat yang mana kena dah dalam masyarakat dia ada semaya jenazah. Dia ada gapo dia? Kita ada walimah. Tak, bila berlaku perkahwinan kita ada walimah dalam masyarakat. Ini cara masuk dalam masyarakat belakang ni. Lepas tu kita ada gapo? Kita ada dia. Kita ada akilah. Sistem akilah ni. Tak, bila budak ni berlaku masalah, dia anak siapa dia ni? Oh, ni akilah dia, keluarga ni. Kita tahu akilah ni. Demo ni kena pergi ni. Dari bawah dia ni masih kita dari masyarakat ada. Hak ni pergi, hak ni pergi, hak ni pergi ni. Hak ni kita kena mesyuarat. Orang lagu ni kena mesyuarat ni. Orang lagu ni akan menggerakkan masyarakat. Dan ni benda yang ada dalam yang ada pada zaman Nabi ni. Tak. Nabi SAW pergi sahabat, pergi Abu Bakar, pergi besar-besar ni. Besar ni dia ada bawah dia pula ni. Orang bawah tanggungjawab dia ni. Sebab tu dia teratur. Sebab tu dia bila gapo saja Nabi sampai tu dia tahu dah. Dia atur dah ni. Dia bawah dia ni ada orang tanggungjawab dah. Semua ni. Sebab pergerakan kita ni, tak, kita kena kemah lagu tu. Dan benda ni semua bermula dengan apa? Dengan mesyuarat masjid dulu. Sebab tu kena libatkan semua orang dengan masjid. Sebab tu kita kena ada mesyuarat masjid. Semua orang mari masjid. Lepas tu mula fikir, tak, keluarga belah demo lagu mana? Akilah belah demo lagu mana? Orang semaya tak semaya belah ni dia ada akilah dia. Ada. Dia ada keluarga dia. Sekarang ni kita terucut belakang benda ni, tak ada. Kita tahu akilah kita siapa dia. Akilah kita ni siapa dia? Akilah kita ni semua adik-beradik kita lelaki tu akilah. Tak. Akilah ni apa dia? Kalau berlaku kes masalah bunuh ke gapo ke tak, gocoh ke, patah tangan orang ke, kena bayar. Siapa dia kena bayar? Dia pun ni kena bayar. Dia pun ni bertanggungjawab automatik akilah ni. Tak. Ayah kita mula, lepas tu pokok saudara kita. Lepas tu anak-anak dia hok jantan, semua hok jantan ni. Pokok saudara, sepupu kita hok jantan. Semua ni akilah belakang. Semua ni ada hubungan. Gapo berlaku pada kita, dari sudut jenayah dia bertanggungjawab. Gapo berlaku jenayah pada dia, semua tu kita jatuh bertanggungjawab. Jadi dia akan ada hubungan belakang. Tak, maknanya dengan sistem yang Allah SWT atur ni, mana kita boleh nampak dalam masyarakat. Tapi kita tukar, kita tak tahu belakang benda ni tak. Kita ambil huk barat. Tak. Jadi huk barat lagu mana tak ada hubungan dengan sembahyang Jumaat, tak ada hubungan dengan gini. Jadi tu okey. Kita pun tak kenal apa dia. Dia pun tak kenal kita. Dia munculnya bila nak pilihan raya mari. Mana berlaku? Dia sepatutnya duduk sekali, duduk mesyuarat masjid sekali. Orang lagu ni, doa utama ni ada hubungan. Sebab ni pusat dia. Ni pusat untuk atur masyarakat belakang. Kita ada dah. Dan daripada ayat ni lah,
Tak, Nabi SAW beritahu ada setiap para anbiya ni mereka ada nuqaba. Mereka ada nuqaba. Dia setiap nuqaba tu dia ada orang bawah dia. Dia ada bawah dia. Dia ada pegang orang. Tak. Barulah manusia ni tak hidup nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Tak, dia ada sistem yang mana saling bantu-bantu, tolong-menolong sepatutnya. Tapi kita tak peduli. Kita ada Allah Taala ajar dah pada kita. Dia bagi tahu dah gini cara para anbiya, cara para anbiya. Dia ni yang berlaku pada Bani Israel dulu. Yang berlaku pada Bani Israel dulu. Tak, sebab tu kita kena mula kan. Tak, kita kena ada mesyuarat di masjid kita, di surau kita. Mesyuarat. Gapo kita nak mesyuarat? Gapo kita nak mesyuarat? Pertama kita nak mesyuarat tak? Tentang gapo dia amalan-amalan yang mesti setiap orang Islam ni kena ada. Tak. Kok asas-asas? Kok asas-asas? Tak, semaya Jumaat. Orang lelaki bagaimana nak fikir? Tak, dia kawasan dia, kawasan dia. Lepas tu lagu mana buat? Kena jumpa. Ni, mula payah. Tak, mula payah. Tak. Kalau kita nak main lagu ni, cara kita ngaji ni, sebab kita heran ni, majlis banyak, tak majlis ilmu banyak, tak ada buku Quran pun banyak, tapi buat apa tak ada perubahan dalam masyarakat. Supaya tuan-tuan main khusus pertanian lah. Bukan main tani lada lagu mana, habis bulan ni, tak ada musaking ada, tapi lepas balik lah kedai kopi. Tu lagu mana perubahan? Tak jadi kau mari kerusuh berkali pun. Duk kerusuh tu tak. Balik dekat kedai kopi, balik tak ada kawan. Dia tu beg tu sebagai dia juga. Tak ada hubungan pun dengan petani. Mari bukan main kerusuh. Kita tak bergerak seperti mana kita ni, kita kerusuh ni. Ni Allah Taala bagi tahu. Ni orang dulu ni supaya kita jangan jadi seperti dia ni. Dan Allah Taala bagi tahu. Dia janji pun sama ya. Janji bila Allah Taala janji, Allah Taala kata janji apa? Inni ma'akum. Aku akan bersama dengan kamu. Bila kamu tegakkan semaya, keluarkan zakat. Tak, semaya dulu. Tak. Sebab tu kita belum nak kecek gapa-gapa banyak, kita nak atur gapa-gapa banyak dah. Kita sakut dengan semaya. Sebab tu kita tak nak gol. Sebab tu kita nak sesama banyak, kita menipan lah, kita kecek tinggi-tinggi, tak ada mana juga. Tak. Kita punya tutup test semasa sekarang ni ke mana? Bagaimana ni kita tegakkan semaya? Semua orang Islam dalam mungkin kita tegakkan semaya. Kita buat susah. Kalau demo ni boleh mari belakang, suasana mari semaya belakang gini dah. Boleh duduk dalam musyawarah. Fikir seterusnya pula. Fikir seterusnya. Allah Taala bagi tahu kepada kita. Tapi siapa dia tak ikut lagu ni, Allah Taala bagi tahu kepada kita ni, Bani Israil zaman dulu. Aman kafara ba'da dzalik, siapa dia tak kufur selepas buat perjanjian gini dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Faqad dhalla sawa'as sabil, sesat daripada jalan yang lurus. Kemudian Allah Taala jelas pada kita ni ayat 13. Fa bima naqdihim misa, oleh kerana mereka telah langgar perjanjian mereka. Mereka langgar kan bila Nabi mari kan, sepatutnya mereka bantu Nabi. Mereka yang tolong Nabi. Patut mereka ni sambut Nabi. Ni tidak, mereka pula jadi lawan Nabi. Nabi kena bina semula pula. Sepatut siap dah tu, sepatut mereka dah nukabak, sepatut mereka jelas dah. Mereka tu sistem tu sama dengan Nabi. Dah. Bila Nabi masuk kan pergi kepala-kepala belakang, pakai Islam belakang, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qunaiqah. Sebab kepala ada belakang dah. Tapi oleh kerana kepala ni tak beriman, sebab tu tak jadi. Sebab tu kita kena buat. Tuan Nabi bagi tahu dalam hadis kan, dalam Musnad Ahmad. Kan Musnad Ahmad dalam Sunan Sittah. Hadis yang mana? Nabi kata law amana bi asharatun min ahli alkitab. Dalam riwayat min ahbaril yahud la amana alyahuda kullah. Atau kama khalis. Nabi kata kalau 10 orang ulama Yahudi beriman. Nabi nak nuqaba ni, nak pala ni. Nabi kata la amal, pasti seluruh Yahudi akan beriman. Dia akan beriman. 10 keseluruhan Yahudi akan beriman. Tapi tak ada. Sebab tu kita sih nak perubahan dalam masyarakat. Bila pala-pala tak ada, tak. Orang-orang dalam masyarakat bagi kesan, dia agama dia lagu tu. Tak. Dia selagi mana pala tak boleh mari bersama dengan kita, mesyuarat dengan kita, bergerak sama kita. Kita duk gerak dengan biasa-biasa gini. Memanglah. Lambatlah dia punya tu. Tak tunggu pala-pala tu mati, tunggu kita pula jadi pala. Lambat. Tapi kalau pala-pala ambil tanggungjawab. Tak. Seperti mana Nabi kan, Nabi Abdullah bin Salam je masuk Islam. Nak Islam ke Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qunaiqah tu tak boleh. Nabi tak berdaya Nabi. Walaupun Nabi ada orang dia, tak boleh guna. Kita nak kepala dia. Sebab kepala yang mahal daripada Islam ni. Sebab tu masyarakat tak terkesan. Sebab tu dakwah ni terhalang oleh orang lagu ni. Sebab tu di Mekah 13 tahun Nabi dakwah kan, tak apa-apa orang Mekah tak masuk Islam. Sedangkan bila Fathu Mekah duduk 4 bulan masuk Islam belakang. Bahawa kepala tak ada. Kepala mati di Badar, kepala mati di Uhud.
Tak, pala Mekah. Bila pala tak ada, tak, tidak dihalal, maka Islam tersebar. Sebab tu kadang-kadang tempat-tempat tu tak boleh naik. Sebab apa? Sebab orang tanggungjawab dia tidak terima, ulama dia tidak terima, tak, orang tanggungjawab dia, tak, Tok Ngulu, Tok Imam, ustaz-ustaz, tak, golongan profesional yang ada kawasan tu tak terima. Tak, masing-masing buat cara. Tak, masing-masing. Kau tak peduli, buat lembu kenyai gitu. Macam mana masyarakat nak berubah? Sedangkan dia akan bagi risau pada masyarakat. Dia ingat dia bagi risau pada masyarakat. Sekarang ni masyarakat tak terkesan dengan dia dah. Masyarakat kita punya teruk sekarang ni tak terkesan dengan apa-apa dah. Kita lebih teruk lagi. Kalau masyarakat ni terkesan dengan Tok Ngulu, kalau terkesan dengan dia boleh kira lagi kita boleh pergi pujuk Tok Ngulu ya. Kita pergi buat usaha tu. Sekarang ni masyarakat kita ni Tok Ngulu pun tak heran, Tok Imam pun dia tak heran, ustaz-ustaz pun dia tak heran, dah. Doktor pun dia tak heran, belakang. Ya. Dia heran cara dia. Ya. Pas kita duduk gini lagi, masing-masing huruf ciri-ciri mana ni tak peduli. Macam mana nak berlaku perubahan? Keadaan masyarakat ini, keadaan lagu ni, keadaan orang tak peduli pada agama. Okey, tak peduli pada agama. Sebab tu ni cara Allah SWT ajar pada kita. Ya ada. Dia makul. Tak tengok dalam sejarah. Dia bukan dengan Islam ni dia boleh tersebar dengan gerakkan satu orang, tak boleh. Dia main peranan. Ansar semua Islam sebab apa? Ansar. Mus'ab bin Umair dia hantar. Jumpa siapa dia? Jumpa Usaid. Jumpa pala belakang. Pala dia pergi. Dia mandi. Pengaruh. Tak, bila pala main tanggungjawab, maka akan jadi. Cuma bukan semua tempat tu pada dia tak setuju. Tapi kena gerak juga. Kita gerak. Sebab tu para anbiya semua ni dakwah dia tidak diterima sebab ditetai oleh kepala-kepala belakang. Wa qala al-mala'u min qaumi. Wa qala al-mala' dalam Quran kan. Berkata pembesar kaum. Bila ditetai, Nabi Nuh ditetai oleh al-mala' dia. Nabi Hud, Nabi Saleh, Allah Taala cerita kan. Semua tu menyebabkan Nabi Nuh dakwah dia tersebar, Nabi Hud dakwah dia tersebar. Sebab apa? Sebab kepala-kepala kaum ni tetai belakang. Sebab tu Allah Taala banyak cerita dekat kita ni. Dan ni dakwah Nabi. Sebab tu Nabi sendiri, Nabi bila mari ya, pergi pada nanti pada kamu serah pada aku dulu. Nak atur, senang. Nabi atur. Itu cara Nabi SAW. Ambil kesempatan. Sebab tu dakwah dia sifat dia gini, dia matang. Tak tengok keadaan. Tapi tu dia tengok bila tak ada. Bila kepala tak siap terlibat. Lepas tu dia tunggu bila ni nak jadi. Tak jadi kan. Orang tak berubah. Jadi Allah Taala bagi tahu pada kita keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi zahir dah. Ulama-ulama Yahudi di Madinah lagu mana? Allah Taala kata fa bima naqdihim mitsaq. Kerana mereka telah langgar perjanjian mereka. Tak seikut Nabi, tak terima Nabi, la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Kami laknat mereka, tengok Allah laknat. Di antara laknat Allah ke apa? Wa ja'alna qulubahum. Kami jadikan hati mereka kerah. Dia kerah ni tak ada suka gapo. Lawan Nabi pun tak ada suka gapo ni, bahaya. Bahaya konum kesesatan ni, kita heran. Kita ingat kau sesat ni kok. Orang tu sesat kan jadi kehidupan dia jadi pening, tak jadi. Tak, dia bukan lagu tu. Tak kena tengok sesat apa bab kita ni, tengok. Tak. Cegah tolak 3 dah ke tak? Cegah tolak 3 dah duduk sekali tak ada agama. Pergi Tesco mulai-mulai ada, pergi pada baca suka-suka tak ada agama. Tak ada suka agama. Tak semaya bel bangun tidur pukul 10. Gak nasi belah boleh puasa tak tahu dah ke mana. Moga boleh gerak lah ni tak. Tak. Oh dah kau gerak kan? Pukul 2 pukul 3 boleh kan? Tak. Oh dah atas gapo dia Tommy atas gapo enggak tak ada rumah dekat. Tak payah gapo. Tak ada suka gapo. Tapi sesat kan? Sebab tu bahaya. Tapi dia terasa sesat. Dia Allah perkara ni Allah Taala jelas dalam Quran. Allah Taala cerita pada kita ni jiwa-jiwa lagu ni. Jiwa-jiwa lagu ni. Ni Allah Taala Yahudi yang menentang Nabi kan tak? Apa jadi mereka ni boleh hidup lagu tu dengan kesesatan tu. Allah Taala laknat mereka, dia Allah Taala jadikan hati mereka kerah. Jadikan hati mereka kerah. Yuharrifuna al-kalima amma mawadih. Sebab apa? Puncanya kerana dia ni telah ubah perintah Allah Subhanahu wa taala. Telah ubah perintah Allah Taala. Wa nasu hadzam mimma dzukiru, dan mereka lupa bahagia yang kami peringat pada mereka melalui kitab yang Allah Taala hantar tu. Kemudian Allah bagi natijah dia wala tazalu tattali ala. Oleh kerana itu wahai Muhammad, ini dituju pada Nabi ni. Oleh kerana itulah wahai Muhammad, kerana mereka telah dilaknat oleh Allah, kerana Allah Taala telah jadikan hati mereka kerah. Kerana mereka Allah Taala buat gitu sebab mereka ubah perintah Allah. Mereka lupa tentang perintah Allah, melanggar perintah Allah. Maka oleh kerana itu kamu akan dapati wala tazalu tattali ala kha'inatin minhum illa kan. Kamu akan jumpa daripada mereka ni pengkhianatan demi pengkhianatan. Allah Taala bagi tahu kepada Nabi supaya Nabi tenanglah.
Mana dikhianati oleh Yahudi ini perkara biasa, perkara maklum. Tak, wala, oleh kerana itu Allah kata wala taza, terus menerus. Allah kata tattali' ala akha, kamu akan jumpa dengan perkhianatan mereka. Perkhianatan mereka ni apa? Ajaran agama sebenar mereka tipu, dari sudut akidah mereka tipu, dari sudut muamalat mereka tipu, semua ni Allah Taala dah kisah. Tak. Illa qala, kecuali sebahagian di kalangan mereka, kecuali sedikit saja di kalangan mereka. Oleh kerana patut tengok ni, tengok ayat seterusnya. Patut tengok agama ni. Fa'fu anhum wasfah, Allah kata. Tak usah jaga. Ni ajib. Tak usah jaga dengan Yahudi. Dan apa kita sekarang tak konspirasi Yahudi duk main lagu mana nak jauhkan kita, lagu mana. Lepas tahu Allah Taala kata ke apa? Fasfah anhum. Fa'fu anhum wasfah. Tak usah jaga. Fa'fu anhum wasfah ni maksud dia, tak bahasa kita tak usah jaga. Tak usah jaga. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sebab apa? Sebab kamu nak fikir bagaimana nak islah diri kamu sehingga kamu jadi muhsinin. Ni Allah Taala suka. Bila Allah Taala suka pada kamu, Allah Taala datang bantu Dan nak supaya jadi muhsin. Tengok muhsinin siapa dia ni muhsinin. Tak, tengok sifat muhsinin dalam ni lagu mana? Sifat salihin lagu mana? Bukan kita apa dia? Gambar ke sifat orang soleh ni dengan istilah kita. Bahaya. Sebab kita kena tengok istilah Quran. Tak, istilah Quran. Istilah Quran ni orang soleh pun, kita orang soleh kan, orang yang maya masjid, imam, orang masjid maya semua. Tak. Istilah Quran dah. Istilah Quran kita tengok surah Ali Imran kita baca dah kan, surah Ali Imran. Allah Taala kata wa ulaika minas salihin. Itulah orang soleh. Siapa dia orang soleh atas tu? Orang yang mana terkesan dengan Quran, orang yang mana selain daripada beriman dengan Allah, beriman dengan akhirat. Sifat mereka apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat. Ini apa begini? Mereka buat perkara makruf, cegah perkara munkar, kemudian dari sudut kebaikan mereka segera. Allah Taala pun kata ulaika minas salih. Itulah orang soleh. Itulah orang soleh. Kita duk rasa dengan istilah kita. Tak. Ada piah atas kepala, tak. Pergi main masjid, soleh dah kita. Tak, jangan. Sebab tengok Quran. Innallaha yuhibbul muhsinin. Hak ni Yahudi, Nasara pula tengok Allah Taala dah belakang ni. Sebab nak ayat pada kita jangan ikut demo ni. Wa minal ladina qalu inna, ayat mukadimah surah ni apa dia? Ya ayyuhallazina amanu aufu bil, wahai orang beriman, wahai umat Nabi, umat Islam ni, sempurnakan semua janji yang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kamu buat atas nama Allah dengan makhluk ke, dengan Allah Taala sendiri ke, sempurnakan belakang. Ayat mula-mula sekali. Dia semua ni kaitan, semua ayat kita baca dia ada kaitan dengan ayat mula-mula tu. Ini Allah Taala bagi tahu jangan jadi seperti ni yang tidak menyempurnakan janji mereka dengan Allah ni. Wa minal ladzina di antara orang yang mana langgar perjanjian mereka dengan Allah, siapa dia ni? Alladzina qalu inna nasara. Orang yang dakwah mereka ni inna nasara. Kami lah pembantu agama Allah. Comel nak nama comel. Yahudi ni siapa dia ni? Hadu, orang yang mana berada di atas petunjuk. Gelar dia masing-masing kan belakang. Yahudi ni siapa dia? Yahudi ni hadu. Tak, orang yang mana berada di atas petunjuk. Nasara ni orang yang bantu agama Allah, pembantu agama Allah. Tapi tengok ni, Allah Taala bagi tahu di antara orang yang mana, orang yang telah sesat, yang telah langgar perjanjian mereka dengan Allah, siapa dia? Alladzina qalu inna, orang yang dakwa bahawa mereka ni Nasara, Kristian, kita panggil Kristian. Akhadna mitsaqahum, mereka pun kami buat perjanjian dengan mereka. Kami telah ambil perjanjian dengan mereka dalam Injil. Dalam Injil perjanjian mereka apa? Tak hanya Allah, sembah hanya Allah, seperti mana Musa, Nabi Isa saja. Dan bila mari Nabi akhir zaman, kamu kena tolong, kamu kena bantu. Fanasu hadzam mimma dzukiru bih, lalu mereka lupa peringatan yang diberitahu dalam kitab Injil. Allah bagi tahu. Lupa fanasu hadzam mimma dzukiru bih. Lalu tengok balasnya Allah lagu mana? Fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha. Allah bagi tahu, kami, Allahu akbar, kami apa? Kami pelaga, pelaga ni. Fa aghrayna ni, kami pelaga di antara mereka ni, biar perang, biar musuh. Sentiasa bermusuh, dia benci-membenci sehingga hari kiamat. Tengok kan? Tengok. Ukraine dengan mereka sama-sama Nasara. Tengok Allah bagi tahu. Ukraine dengan Rusia dengan Ukraine. Rusia dengan mereka. Sama-sama Nasara tu. Ni Allah Taala qanun ni. Sampai hari kiamat ni Allah bagi tahu ni. Fa aghrayna, kami pelaga guys, sebab mereka tak ikut Taurat, tak ikut Injil. Tak. Dan zaman kita tak ikut Injil tak? Zaman kita Injil suruh ikut Quran kan? Dia tak ikut kan?
Maka sampai hari kiamat Allah Taala bagi tu. Kami pelaga sama-sama mereka. Kami jadikan mereka bermusuh sama mereka. Kami campurkan kebencian sama mereka sehingga hari kiamat. Wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Di akhirat nanti Allah Taala akan bagi tahu. Dak mana betul tentang perbuatan mereka tu. Ya ahlul kitab, dia dituju pada ahli kitab. Wahai ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kamu rasul kami, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab, dia menjelaskan kepada kamu banyak perkara yang mana sebelum ni kamu sembunyikan ataupun disembunyikan oleh ulama-ulama kamu. Wa ya'fu an katsir, tu pun Allah Taala kata kesilapan yang banyak Allah Taala tak ayat dah tu. Allah Taala maaf dah tu. Kira dah ni sebagai untuk islah. Dah ada ruang untuk islah lagi lah. Qad ja'akum minallah, dan telah datang kepada kamu daripada Allah nur wa kitabun mubin, cahaya, iaitu sebuah kitab yang sangat jelas, itu Quran. Yahdi bihillah, melalui perantara Quran ni Allah Taala bagi hidayah kepada siapa? Manittaba'a ridwana, siapa nak redha Allah, tengok Allah Taala bagi peluang. Siapa nak redha Allah ikutlah ni. Subulas salam, jalan-jalan yang selamat. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumatin, dia akan mengeluarkan mereka yang ikut ni daripada semua kegelapan, kegelapan syirik, kegelapan ibadat, kegelapan fikir, semua ila nur, kepada cahaya, biiznih, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia wa yahdihim ila sunnah, Allah Taala akan bimbing mereka ke jalan yang lurus. Laqad kafara alladhi, Allah bagi tahu, telah kafirlah orang yang berkata, bahaya kata ni kafir dah. Telah kafirlah orang yang kata kepada dia, innallaha wal masih ibnu maryam, Allah ni sama dengan al-masih ibnu maryam. Ini kata-kata Nasara ni. Allah ni apa dia? Tuhan bapa. Nabi Isa ni Tuhan jelma. Allah ni tak nampak. Nabi Isa ni jelma Allah SWT di atas muka bumi ni. Ni betul Allah SWT. Tu. Ni taksub belakang ni, taksub dengan Nabi Isa. Spoiler ni, lah ni ada dah ni orang Islam ni. Dah, orang Islam kita ni. Allah tu Allah. Muhammad siapa dia? Bayangin Allah. Apa tahu tu? Kata lagu ni kufur kan? Kata lagu ni kufur. Dah. Ulama Allah dengan Muhammad tak ada beza dah. Allah kita tak nampak, orang kita nampak ni Muhammad. Allah tu Muhammad dah. Jelma Allah SWT tu. Oh bahaya kecil. Sama muka saya tolak ya. Saya tengok waktu dulu ke tak. Dia bahaya mahir dah. Bah kita lah ni jauh budak dengan wahyu. Nak bijak sangat mana sangat, kena tipu gitu lah. Syubhat-syubhat datang, muka pengalaman banyak dah setan ni. Sebab tu agama dia tak boleh. Dia kena pegang dengan wahyu. Tengok wahyu cerita pada kita ni. Tengok bahasa Allah Taala kata telah kafirlah orang yang mengatakan bahawa Allah itu Isa bin Maryam. Allah Taala kata kul, tanya mereka, faman yamliku minallahi syai'a, siapa dia boleh halal Allah? Siapa dia boleh halal Allah? Sedikit pun siapa dia boleh halal? In arada, tengok, sekiranya Allah Taala nak binasakan al-Masih ibnu Maryam, kalau Allah Taala nak binasakan Nabi Isa, siapa dia boleh halal Allah? Kalau Allah Taala nak binasakan Nabi Isa dengan mak dia, siapa dia boleh halal Allah? Wa man fil ardi, dia siapa dia atas muka bumi ni boleh halal Allah? Oh, tengok bahasa. Ni bahasa Tuhan dia. Ni Tuhan. Ini dia akan menghilangkan kisah-kisah syirik, daki-daki syirik ni. Tapi orang ada syirik ke tak? Seperti mana akhir surah An-Nisa ke tak? Bila Nasara ni pada mereka, kalau kita kata Isa ni Abdullah, oh kata hamba Allah pun marah dah. Tak boleh, satu penghinaan dia kata tu. Sebab tu Allah kata la yastanghifal masih an yakuna abdan. Nabi Isa tak pernah rasa skok pun, rasa sakak pun. Bila orang kata dia ni hamba Allah, untuk dia sendiri untuk jadi hamba Allah. Semua hamba Allah. Malaikat pun hamba Allah. Jibril pun hamba Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun sebab tu kita Muhammadun abduhu wa rasuluhu sama. Dia umat ni kemah. Nabi Muhammad ni abduhu wa rasuluhu. Abduhu wa rasuluhu. Dalam Quran Allah Taala sinaning sama ada nabi ataupun abduhu. Tak. Biar kita jelas. Nabi kita ni hamba Allah. Nabi kita ni hamba Allah. Cuma hamba yang taat, hamba yang tidak taat. Beza situ. Sini tengok Allah Taala kata. Apa dia kata Nabi Isa ni Tuhan? Tak. Allah Taala datangkan ayat, tanya, bagi tahu pada mereka wahai umat, kalau siapa dia boleh halal Allah, kalau Allah Taala nak binasakan Nabi Isa dan mak dia. Dan siapa dia atas muka bumi ni semua ni boleh halal Allah? Tak ada kan? Walillahi mulkus samawati. Ni Allah. Ini kebesaran Allah. Ini dari sudut kudrat dia. Apa tadi dari sudut ilmu dia? Walillahi mulkus samawati. Milik dia belaka apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antaranya. Yakhluqu ma yasha. Dia boleh buat apa dia nak buat. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Taala berkuasa atas segala sesuatu. Tak ada malu Allah pada siapa-siapa. Wa qalatil yahud wan nasarana. Ini dakwah Yahudi. Yahudi dakwah dia nahnu
Yahudi dan Nasara dakwah ke nahnu abnaullah, kami ni anak-anak Allah, kami ni kekasih-kasih Allah. Dakwah wali Allah. Qul falima yu'adzibukum bidunubikum. Allah Taala katanya mereka, falima yu'adzibukum. Apa Allah Taala azab kamu sebab dosa kamu tu? Tak ada, ni tipu ya. Bal antum basyarum, bahkan kamu sebenarnya manusia seperti mana manusia lain, makhluk lain. Adapun Allah yang yaghfiru liman yasha, Allah Taala boleh ampun siapa yang dia kehendaki, dia boleh azab siapa yang dia kehendaki. Allah Taala tak ada takut dengan siapa-siapa. Dan sekali lagi tengok walillahi mulkus samawati. Milik Allah belaka apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Wa ilaihil masir. Dan kepada dia semua akan kembali. Ya ahlul kitab, sekali lagi, wahai ahlul kitab, dah datang kepada kamu rasul kami ni yang menjelaskan kepada kamu yang mana telah berlalu satu zaman yang mana telah berlalu satu zaman tidak ada rasul diutuskan sehingga kamu kata ma ja'ana min basyir wala nadhir. Tak ada rasul, tak ada nabi dah, tak ada dah. Dah berlalu suasana putus asa gitu. Sekarang ni faqad ja'akum basyirun, sekarang ni telah datang kepada kamu basyir wa nadhir. Dan wallahu ala kulli, Allah Taala berkuasa atas segala sesuatu. Wa idh qala Musa liqaumihi, ingat ni cerita Bani Israil zaman dulu pula zaman Nabi Musa AS. Ingatlah ketika mana Musa kata pada kaum dia, wahai kaumku, ingatlah nikmat yang Allah Taala bagi pada kamu, iaitu Allah Taala telah jadikan fikum anbiya, di kalangan kamu para nabi. Dan Allah Taala telah jadikan juga di kalangan kamu ni apa dia? Muluk. Pemerintah Allah Taala bagi. Pernah di kalangan Bani Israil kan, Nabi-Nabi Bani Israil ada jadi pemerintah kan? Tak. Wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min alamin. Dia pemerintah sini sama ada dua. Zahir kita pakai boleh juga. Tak, Nabi Yusuf jadi di antara pemerintah. Tak. Dia kemudian agak Nabi Sulaiman kemuncak dia. Tapi ni lepas Nabi Musa. Jadi betul yang kedua ni lebih puas hati sikit Tak. Mulut sini dari sudut mana? Dari sudut jadi ikutan. Jadi ikutan bagi manusia. Allah Taala bagi tahu, Nabi Musa bagi tahu pada kaum dia, wahai kaum aku, ingatlah nikmat yang Allah Taala bagi pada kamu, iaitu Allah Taala jadikan di kalangan kamu para anbiya. Oleh kerana Nabi ramai di kalangan kamu para anbiya, maka Allah Taala telah jadikan kamu ni sebagai ikutan. Muluk sini dari sudut ikutan. Semua ikut kamu. Tak. Semua, hatta raja pun Malik pun kena ikut. Kena ikut Nabi juga, kena ikut Rasul juga. Tak. Sebab Allah Taala beritahu dalam ayat lain, wa ja'alnahum a'immatan, kami jadikan mereka ni pemimpin hidayah, pemimpin sesat. Bani Israil belakang. Wa ataakum, dia Allah Taala bagi pada kamu apa yang Allah tadi tidak bagi pada manusia lain. Allah Taala bagi tahu. Oleh kerana itu ya kaum ni, tengok Nabi Musa targhib Bani Israil. Ni selepas ditarbiah ni, lepas seberai lauk, tak ditarbiah begitu lama sekali ni, akhir sekali nak kemuncak. Tak kau tidak pada perintah Allah ni. Tengok ni. Ni Allah Taala suruh kita belajar ni, jangan jadi seperti Bani Israil. Ya qaum udkhul ab, wahai kaum aku, masuklah kamu di negeri yang suci tu, Baitul Maqdis ni, yang mana Allah Taala telah tentukan negeri ni untuk kamu. Jangan kamu berpaling, tak, maka kamu jadi orang yang rugi. Sebab apa? Allah Taala lagi ni, sebab dalam itu di Baitul Maqdis tak, pada zaman Nabi Musa raya ni tak, ada kaum yang zalim, yang melakukan kezaliman, yang menindah penduduk tersebut. Jadi Allah SWT telah suruh Nabi Musa tarbiah Bani Israil, tarbiah sehingga sampai tahap untuk uji dia tu, tak ke tidak ni, maka datang perintah jihad. Tak. Jadi Bani Israil lagu mana? Qalu ya Musa, mereka kata wahai Musa, dalam Baitul Maqdis tu tak, ada kaum jabbarin, tak, ada kaum yang sombong, yang agak, yang kuat lah. Wa inna lan nadkhula, kami tak akan masuk, kami tak akan patuh sebab bagi mudarat pada kami. Tengok. Nak tahu pada agama tak sih mudarat. Hatta yakhruj, sehinggalah mereka keluar daripada Baitul Maqdis dulu. Fa in yakhruju minha, sekiranya mereka keluar baru kami buat syarat. Tak tahu perintah Allah, tak nak syarat. Mana boleh lagu ni? Bukan lagu ni. Tak jumpa. Dia tidak sama dengan lain. Dengan Nabi mereka, dengan Nabi Musa sendiri tak sama. Nabi Musa kan, Allah kata jumpa Firaun. Firaun. Jumpa Firaun, Nabi Musa AS. Tapi mereka ni sikap mereka.
Kalau mereka keluar daripada tanah suci itulah baru kami akan masuk. Maka qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allah, berkata dua orang yang mana yang takut pada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Taala bagi nikmat pada mereka berdua. Udkhulu alaihimul bab, masuklah kamu. Tak ikut pintu ni. Kalau kamu masuk je, Allah Taala garanti jamin kemenangan. Allah Taala jamin kemenangan. Wa 'alallahi fatawakkal. Dan kepada Allah nak kamu tawakal. In kuntum mu'minin. Ini tawakal. Tawakal ni bila mari ketakutan, mari ujian, kita taat juga. Baru tawakal. Dia bukan bila mari ujian, tak khelak, lepas tu kita kata kita tawakal. Mana lagu tu? Semua tahu. Tengok Nabi tak? Bila hamba Nabi tu ada penyakit kusta kan? Tak ada sekali dengan Nabi ke tak? Makan sekali dengan Nabi. Nabi kata apa dia? Qul bismillah. Tak makan dengan nama Allah, wa 'alallah tawakkalna. Tak, kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Masa tu baru tawakal. Tak. Dua sekali, makan sekali. Oh, tawakal. Batu Nabi baca tu. Dia tawakal, dia sifat dia lagu tu. Dalam keadaan kita ni tak keadaan tak sesuai. Tapi kita taat juga perintah Allah. Kita tak langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Baru tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah kita tawakal sekiranya kamu benar-benar mukmin. Baru sesuai dengan kedudukan Allah. Bayar kan? Betul-betul. Kalau kita ada orang, ada bos kita kan, ada CEO ni, bos kita hebat bukan main. Bos kita belaka. Tak, bos kita belaka. Gua tu bos kita, gua ni bos kita, gua ni hebat. Kita royak kau ke tak? Bos kita belaka dia sebut kau ke. Semua bos kita hebat bukan main. Tak. Tiba-tiba mari keadaan, tak. Keadaan perintah bos kita tu kita tak boleh nak ikut. Dah ke bos kita hebat belaka. Lepas tu siapa dia main rakyat kita tu? Tu, orang kedai rucik belah ayat. Tokai kedai rucik belah ayat ni. Perintah tokai kedai rucik tu, siapa perintah bos kita ni kita tak nak buat. Masuk akal ke mana? Tak. Kita ni bayar gaji kita, bos kita ni, kita ada bayar kau kan. Tapi boleh masuk kan. Dalam kira kita ni, dalam kerja kita ni, perintah orang lain yang masuk. Perintah orang. Tak tahu mari mana. Dia tu siapa dia? Paling kurang pun tengok kebesaran ni, nak terima tak terima. Kita nak buat tamsil ni sebab apa? Nak perintah Allah dan perintah selain daripada Allah. Dia kena ada unsur besar ni dulu. Baru kita boleh keadaan lagu mana kita nak tolak tu. Kalau perintah Allah tak ada belah mana, oh ni bahaya. Dia bukan lagu tu. Dia tengok ni. Semua tahu tak? Tengok Allah Taala cerita Quran kita baca kan, daripada Nabi Ibrahim lagi. Jalur yang sama. Ni Nabi Musa, royak pada mula tarik dulu kaum dia, wahai kaum aku, ingatlah nikmat yang Allah Taala bagi pada kamu. Allah Taala nanti nabi-nabi dan pemimpin di kalangan kita belaka. Dan Allah Taala telah lebih kamu lebih pada orang lain. Sekali mari perintah jihad. Tak masuk negeri ini yang telah Allah Taala jamin untuk kamu. Kalau kamu berpaling, kamu jadi rugi. Dia tarik lagi, kalau kamu masuk aja, Allah Taala akan datang bantuan. Geruk aja. Bani Israel jawab lagu mana? Waktu tu saya lalu. Tak boleh ni. Ulama dia kata tak boleh ni. Perintah Allah Taala ni tak boleh sempurna. Bagi bahaya pada nyawa. Nyawa lebih utama lagi. Kami hanya akan masuk bila perintah Allah hanya kami akan taat bila mereka tu tak ada. Mereka keluar baru kami masuk. Iman kamu dia tak. Dia kata ujian nak tengok sikap kita pada Allah. Lepas tu mati kau dah. Mati kau. Wa 'alallahi fatawakkalu. Pada Allah lah hendaklah kamu bertawakal sekiranya kamu benar-benar mukmin. Qalu ya Musa, mereka jawab lagu mana? Ya Musa, wahai Musa, gini. Inna lan nadkhula, kami kata dah. Kami tak akan masuk sampai bila-bila. Selagi mana mereka tu ada dalam itu. Ginilah, dah mu berani sangat mu nak tawakal pada. Fadhhab anta wa rabbuka. Mugilah. Mugi dengan Tuhan kamu. Kamu berdua pergi, lepas tu kalau benar kan balik kami nak sini tunggu. Ni Bani Israel. Ni millah Bani Israel. Bani Israel. Mana bahagia lagu mana? Bahagia lagu mana? Sebab tu Allah Taala cerita dia berlaku tadbir, tu gambar dia berlaku tadbir. Bila mari perintah Allah SWT, walaupun syubhat lagu mana kan, asalnya Allah Taala berlaku tadbir kan, ni perintah dia. Kita buat sepatutnya. Tambah-tambah lagi tak. Kesilapan dalam usaha untuk menyempurnakan perintah Allah SWT itu lebih baik daripada kita buat kesilapan ada unsur tidak mahu menyempurnakan perintah Allah Taala. Bahaya.
Dan tak ada belah alam mana. Tak. Allah Ta'ala tanya, buat apa ni? Musim Covid ni sembahyang apa ni? Buat apa ni? Apa ni? Ya Allah, kita tak tahu. Daripada kita kena tanya, buat apa? Tak, tu. Buat apa maya gini ni? Bukan sembahyang sepuan ni. Sepuan Nabi aku ajar ni. Bahaya dah. Tu memang tu maya apa tak ada apa? Betul. Dalam sirah, dalam sirah, kesilapan yang dibuat dalam usaha untuk menyempurnakan perintah Allah SWT, dimaafkan belakang. Dimaafkan belakang. Tapi kalau ada kesilapan yang dibuat, ada unsur tidak mahu menyempurnakan perintah Allah Ta'ala ni, menyebabkan kemurkaan, menyebabkan itab. Di Bani Quraizah kan? Bani Quraizah, Nabi kata jangan siapa-siapa semaya Asa, melainkan ni Bani Quraizah. Jangan siapa-siapa semaya Asa, melainkan. Sahabat terbagi pada dua kan? Itu semua maklum dah. Sebahagian berhenti. Bila nak naik kuda kan, laju-laju dah. Tak ada ni. Kena berhenti. Maksud Nabi tu supaya segera. Maka sebagai sahabat berhenti, semaya Asa dulu. Sebahagian para sahabat dah, Nabi kata jangan siapa semaya Asa, melainkan Bani Quraizah. Siapa bila? Isyak baru siapa. Jadi sebagai para sahabat semaya asar pada waktu isyak. Sebagai para sahabat semaya asar dia berhenti. Jadi bila lepas tu bagi laporan kepada Nabi, Nabi kata kan? Nabi tak kata gapo. Nabi tak kata gapo. Siapa dia betul? Siapa dia betul di kalangan sahabat? Semaya asar waktu isyak kau semaya asar berhenti semaya asar. Kau betul? Kau berhenti semaya asar betul? Sebab kita tak nak kata betul beti semaya asar pada. Kalau betul sahabat tu kita boleh buat dalil, kita boleh istidlal. Kalau kita lawak-lawak dak kan, kita boleh kapuh asar, maghrib, isyak. Dan semua tak ada sepakat tak boleh. Mana boleh jamak dengan asar dengan maghrib, tak boleh. Tak ada. Dah tu dah tahu. Kalau tak betul Nabi tak tegur. Sebab kesilapan yang mana dalam usaha untuk menyempurnakan perintah Allah SWT dimaafkan. Kesilapan yang dibuat oleh para sahabat dalam usaha untuk menyempurnakan perintah Allah SWT, biasanya Nabi maaf. Nabi tak kata gapo. Nabi tak kata gapo. Apa peringkat kesilapan mana bunuh orang apa? Usamah kan, Khalid bin Walid bunuh. Tak. Nabi hanya ngeluh ya. Tak ada hukum gapo. Tapi kalau ada kesilapan yang dibuat oleh sahabat, ada unsur tidak mahu menyempurnakan perintah Allah Taala, tengok hukum yang Allah Taala lagu mana. Kita akan baca depan ni. Lepas surah Al-Maidah, surah Al-An'am. Lepas surah Al-An'am, surah A'raf. Surah A'raf mula ke apa? Perintah Allah. Alif lam mim sad kitabun unzila ilaik fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bi wa dzikra lil mu'minin. Semua tentang perintah Allah. Ittabi' ma uhi. Ikutlah apa yang diwahyukan. Ikut apa yang diwahyukan. Surah. Azan cerita. Ulas sekali lagi kisah malaikat sujud pada Nabi Adam. Tentang perintah Allah. Al-Anfal, setara mana kita kena tegak perintah Allah Taala? Ya, kalau berhajat pada pedang kena dengan pedang. Kemudian lepas tu mari surah Taubah. Surah Taubah ke apa? Surah 3 orang. Wa 'alas salatati alladziina khulifu. 3 orang, sahabat besar. Tak, sahabat besar. Tidak menyertai peperangan Tabuk. Nah, ajib Allah Taala cerita. Surah tentang peperangan Tabuk. 3 orang sahabat. Bapa tak pergi. Tak pergi. Lagu mana Allah Taala? Sahabat ada unsur tidak mahu menyempurnakan perintah Allah. Padahal Tabuk ni tak perang pun. Tak perang. Allah Taala tahu. Allah Taala tahu. Tak. Dia tak berlaku peperangan. Tapi tengok Nabi SAW. Lagu mana muamalah dengan 3 orang sahabat? Lagu mana kesana? Nabi tak catch kan? Boykot kan? 50 hari tak catch. 50 hari. Dah kan 3 hari tak boleh dah orang Islam ni. Tapi salah ke apa? Salah kerana tak pergi. Ada unsur tidak mahu menyempurnakan perintah, menyebabkan kemurkaan Allah. Dia sampai peringkat dipisah daripada isteri. Nabi lepas 40 hari Nabi panggil isteri dia, kamu kena pisah. Pak tidur. Bayarkanlah. Salah ke apa? Nak banding dengan Bani Quraizah tu semaya asal pada waktu ni. Ada kita kata, tapi kesilapan. Nak banding pada Khalid bin Walid bunuh orang, Usamah bunuh orang ucap la ilaha illallah, sahabat-sahabat tu. Tapi tak ada kena apa. Nabi marah gitu ya. Sebab tu ajib. Sebab tu kita faham ni Allah SWT cerita sebenarnya nak ayat pada kita, perintah dia besar. Perintah dia besar. Ada unsur tidak mahu. Orang mukmin ada unsur tidak mahu menyempurnakan perintah dia, menyebabkan kemurkaan Allah SWT. Sebab tu baru kita nampak hikmah bahawa lepas taubah surah Yunus. Apa surah Yunus? Sebab Nabi Yunus ni pernah langgar perintah Allah. Nabi Yunus lari daripada kampung, daripada medan dakwah dia.
ada unsur tidak mahu menyempurnakan perintah Allah. Betul Allah tak jenuh tu. Sebab tu kita sambung daripada surah Baqarah lagi. Malaikat sujud. Semua kena perintah Allah. Malaikat sujud pada Nabi Adam kerana perintah Allah. Nabi Adam langgar perintah Allah SWT, dikeluarkan. Iblis tak tunduk pada perintah Allah Ta'ala, dilaknat oleh Allah SWT. Bani Israel panjang lebar Allah Ta'ala cerita. Semua langgar perintah Allah belakang tu. Semua cerita tentang pelanggar daripada Bani Israel zaman dulu, Bani Israel zaman Nabi Musa, Bani Israel zaman Nabi SAW. Semua cerita mereka khulasa agama tak ikut perintah Allah, tak taat perintah Allah. Perintah Allah ni tak taslim pada Allah. Kemudian kisah Nabi Ibrahim, taslim Nabi Ibrahim. Satu orang contoh yang Allah Ta'ala puas hati, suruh apa pun, bila sabit daripada Allah, buat belaka. Ni Allah Ta'ala nak. Lepas tu mari Ali Imran, taslim pada Allah, tasbih di atas kebenaran. Tasbih di atas kebenaran. Masih lagi jalur yang sama. Ni Allah Ta'ala dedah kepada kita. Surah Ali Imran ni, surah Maidah ni kepada mula sekali, wahai beriman, sempurnakan semua perintah Allah. Mereka kulis cerita kesesatan Bani Israel. Jangan jadi seperti Daimon ni. Dia datang kisah Nabi Musa sekali lagi ni. Ni tak ada tempat lain ni. Bagaimana sikap mereka dengan perintah Allah. Nabi Musa kata Allah Ta'ala perintah pada kamu supaya masuk negeri ini. Mereka kata apa? Wahai Musa gini, kami tak sikut perintah Allah Ta'ala tu. Gini lah kalau kata Allah Ta'ala buat tolong kamu pergi pergi. Ini sikap ni. Sikap ni menyebabkan Allah Ta'ala murka. Nabi Musa bila dengar je ucapan ni kan, nak Bani Israel kata, idhab fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna. Kamu pergi dah berdua dengan Nabi Harun tu, dak pergi dengan Tuhan kamu tu, kami sini tunggu. Mengadu lalu pada Allah Ta'ala. Ni Nabi Musa diuji. Qala rabbi, berkata Nabi Musa, wahai Tuhan aku, inni la amliku illa nafsi. Ya Allah, saya ni hanya milik saya boleh paksa saya dengan adik saya ataupun dengan abang saya ni. Adik-adik saya. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Ya Allah, pisahlah kami. Ngaju Nabi Musa. Tak sida duduk dengan demo ni. Ni kemuncak Nabi Musa kena ni. Padahal ni tarbiyah lama dah ni. Tarbiyah ni. 9 mukjizat di Mesir dah tunjuk dah. Tergelai dah Firaun. Seberai dah. Tengok dah macam-macam dah mukjizat dah. Semua anak lembu boleh tahu rak gapo macam-macam dah tengok. Bila sampai masa dah sekarang ni. Sekarang ni. Jadi Allah Ta'ala cerita saja. Dan Allah Ta'ala nak cerita. Jangan jadi lagu ni. Lalu qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sana. Allah Ta'ala bagi tahu diharamkan ke atas mereka negeri Mesir, Baitul Maqdis selama 40 tahun. Yatihuna fil ard. Tersebar di atas muka bumi ni. Tak. Riwayat kata sesat daripada pasir. Tak. Allah Ta'ala pajar dia. Tak. Kita kata hukum dia. Fala ta'sa'anil qawmil fasikin. Jangan kamu rasa kasihan belah pada orang kafir lagi lagu ni. Tak. Lagu ni. Ini yang berlaku pada Nabi Musa dengan Bani Israil. Ini Allah Ta'ala cerita pada kita. Lepas tu tak kamu lagi watlu alaihim naba' abnai Adam. Ni kisah pula Allah Ta'ala cerita pada kita. Benar kisah ni bersambung dengan kisah Bani Israil ni. Ni kisah untuk Bani Israil. Bacalah pada mereka wahai Muhammad kisah dua orang anak Adam. Cerita yang benar, cerita yang berlaku. Anak Nabi Adam, daripada Nabi Adam dan tak. Ketika mana dua orang itu buat pengorbanan, buat korban. Lalu fatukubbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Salah seorang Allah tak nak terima, salah seorang lagi Allah tak nak terima. Mana tak terima. Tentu dah Allah tak nak terima sebab apa? Sebab korban dia sempurna, hak ni tak sempurna lah. Niat dia ke gapo ke, hak cerita-cerita tu Israeliat lah. Nama pun kita tak tahu. Nabi pun tak ada ayat nama Habil Qabil tu. Hanya daripada Israeliat. Nabi tak ada sebut Habil Qabil. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu salah seorang yang Allah Ta'ala terima, salah seorang yang Allah Ta'ala tak terima. Jadi orang yang Allah Ta'ala tak terima tu nak marah. Nak marah pada korban yang diterima tu. Maka dia kata la aqtulanna, aku nak bunuh kamu. Nak bunuh. Kalau kita baca Israeliat kan, drama ni jadi lagu lain pula. Ni jadi drama cerita kisah berbuktina pula ni. Pula. Nak kisah berbuktina ni. Kisah nak nikah dengan orang comel dia ni jadi kucar. Sebenarnya tidak. Kisah ni berkait dengan kisah Bani Israil lagi. Tak. Sebab tu kita baca Quran, tengok ayat Quran tu sendiri dia cahaya dah. Cuma salah seorangnya korban dia Allah Ta'ala terima, salah seorang Allah Ta'ala tak terima. Allah Ta'ala terima ni tentu dah sebab innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ni pun ayat. Tak bila orang tak terima tu nak marah sebab korban dia tidak diterima. Dia nak marah. Tak, nak marah. Maka dia kata, aku akan bunuh kamu. Deki. Ni kan deki punya bahasa. Ni cerita deki ni.
Apa cerita deki kisah anak ada ni? Sebab Bani Israel ni dah ahlul kitab zaman Nabi ketika mana surah ni diturun ke ada. Tak ikut Nabi deki punya pasal ni. Pada Allah Taala ingat kisah ni. Nak ayat pada kita ni deki ni bahaya. Deki ni tak boleh tengok orang lebih. Ulama-ulama Yahudi ni tak boleh terima Nabi kerana deki dengan Nabi. Sepatut bukan dia, patut kita. Bapa dia tak puas hati. Seperti mana dosa di langit pertama sekali deki juga, dosa dia pun deki juga. Dia sumber deki ni takabur lah. Iblis kan? Tak nak terima. Bapa Nabi ada. Kita jadi dulu. Bapa sujud dia. Deki dengan Nabi, deki dengan kelebihan. Dia tentulah punca takabur, semua orang ada takabur. Jadi Allah Taala bagi tahu ni supaya ambil pengajar wahai Bani Israel, wahai ahlul kitab, Bani Israel. Apa dah deki dengan Nabi ni? Dan deki ni bahaya. Tengok ni benda ni telah berlaku dah mula-mula sekali ni. Dak dosa pertama yang berlaku di atas muka bumi ni. Ni. Dak. Dia ada sifat takabur. Korban dia tidak terima, apa tak terima ni? Sebab korban dia tidak ikhlas. Tak ikhlas ni kerana apa? Kerana benda lain, kerana dunia, kerana takabur, kerana kesombongan, kerana rasa lebih baik. Ni menyebabkan orang tak terima korban satu orang. Jadi bila tak terima pula bukan nak istighfar mau. Jadi kau nak marah pula. Apabila nak bunuh orang soleh. Dan bila dia kata nak bunuh, dia kata bukan salah aku. Terima korban ni bukan daripada kudrat dia. Innama yataqabbalullahu minna. Allah SWT hanya terima korban ni bila satu orang itu buat dengan sifat muttaqin, takwa pada Allah SWT. Dan ni pun Allah Taala cerita ni, satu orang bila ada hubungan dengan Allah, satu orang bila tidak ada hubungan dengan Allah. Ni sifat manusia. Sebab Bani Israel ni tuan-tuan, bukan Bani kita nak cerita Bani Israel ni jahat dan kita jangan silap faham cerita Bani Israel ni. Tak ada hubungan kita, tidak. Bani Israel itu kita dah. Bani Israel ini manusia. Sebab tu dalam Quran ada surah Bani Israel. Surah Isra kan? Isra tu surah Bani Israel. Ajib, dalam surah tu paling banyak sekali perkataan insan, manusia. Perkataan manusia paling banyak sekali dalam surah Bani Israel. Dalam Quran ada surah insan, hal ata 'alal insan. Tapi dalam surah tu perkataan insan sekali. Ya, dalam surah insan sekali yang perkataan insan. Tapi dalam surah Bani Israel ni 16 kali kalau tak silap. Atau paling banyak sekali dalam surah tu perkataan manusia. Soalan orang nak bagi tahu Bani Israel ini hakikat manusia. Bukan perangai Bani Israel, tak. Manusia yang tidak ada hubungan dengan Allah ni jadi dia. Ni anak ada ni, manusia ni. Bukan Bani Israel, anak ada ni. Dia sebelum Bani Israel. Jadi sebenarnya Allah tak nak bagi kisah ni apa yang berlaku pada Bani Israel, tapi sebenarnya hakikat manusia bila tidak ada hubungan dengan Allah, dengan Molek dia jadi lagu ni. Bila diberi nikmat jadi takabur, sombong. Bila tak diberi nikmat dia jadi putus asa. Bani Israel. Tak nak bangkit. Nak bangkit. Jiwa tu jadi lemah. Jadi nak salah kat orang. Semua Allah Taala bagi tahu ni jiwa manusia sebenarnya. Jadi ni Allah Taala bagi tahu. Anak ada ni bertakwa, korban dia terima ni. Bila orang nak bunuh dia kata bukan salah aku. Allah Taala terima korban aku, bukan salah aku. Allah Taala hanya terima orang yang mana bertakwa. La in basatta ilayya, sekiranya kamu hulur tangan kamu untuk bunuh aku tak akan lawan kamu. Sebab dipersedah oleh Nabi Adam. Nabi Adam tu kita boleh faham lah. Nabi Adam ni ajaran paling besar sekali, paling dia tekan sekali ni. Gapo dia? Jangan berlaku tumpah darah. Sebab apa? Ini yang dituduh ni. Ini malaikat-malaikat raya kata, ya Allah, kamu nak jadikan makhluk yang melakukan tumpah darah? Tak. Yang buat kerosakan atas bumi, tertuduh ajaran paling utama sekali masa tu. Sebab syirik tak ada masalah, sebab tak ada orang syirik. Semua Allah lakukan. Tak ada syirik. Semua hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masalah ke apa? Masalah deki, masalah bunuh orang. Jadi sahabat tahap tak boleh lagu mana orang nak bunuh kamu jangan lawan. Itu ajaran. Orang nak kata pun jangan lawan. Tak siwi lawan. Sebab tak siwi ada unsur ni. Lain bahasa tengok ni orang. Kalau kamu hola tangan kamu untuk bunuh aku tidak akan lawan kamu. Aku tidak akan hola tangan aku untuk bunuh kamu. Sebab apa? Ini akhafullah rabbal alamin. Ini pun satu lagi jiwa manusia. Manusia bila ada hubungan dengan Allah, jelas akhirat dia jadi manusia yang dapat kawal diri sampai peringkat nyawa dalam bahaya pun dia boleh kontrol, boleh relax. Ni ajib ni manusia ahsanut taqwim ni. Ni kena bina, ni Quran boleh bina. Inni uridu an tabu abi ismi. Dan kalau kamu buat gini ni kamu akan jadi kata yang soleh tu. Inni urid an tabu abi ismi wa ismika fataku. Kalau kamu bunuh aku, maka kamu akan jadi orang yang mana tanggung dosa aku, dia tanggung
dosa kamu, maka jadilah kamu ni pemilik neraka, masuk neraka sekali yang gerah, tak kekal di neraka. Dan itulah cara balasnya bagi orang zalim. Ini syariat Nabi Adam. Tak. Allah Taala begitu, fatawwa'at lahu nafsuhu. Tak nak kawadin. Fatawwa'at lahu nafsuhu tu. Seorang lagi tu yang tak diterima korban dia tu, Allah Taala gambar ni perkataan ni, tawwa'at lahu dia tu, tak nak kawal diri dia. Kerana terlampau deki, terlampau nak marah, tak nak kawal diri dia sehingga dia ikut jiwa diri dia ni, nafsu dia ni, qatla akhi, untuk bunuh saudara dia ni. Faqatalahu, lalu dia pun bunuh. Selepas diberi peringatan tentang akhirat, tentang Allah, dia tak boleh buat zalim ni, tak terkesan. Tak nak kawal diri dah. Tak nak kawal diri dah. Fa asbaha minal khasirin, lalu jadilah dia masuk orang yang rugi. Sebab tu Nabi kita adalah hadis sahih tak? Setiap dosa pembunuhan yang dibunuh tanpa hak dia tak boleh masuk akaun dia belakang. Sebab dia memula sekali, mula kan. Semua sampai hari kiamat. Bayar. Segala pembunuhan yang berlaku tanpa hak masuk dalam akaun dia belakang. Sebab dia mula-mula sekali. Bayar. Rugi dia. Sebab apa? Deki punya bahasa kan? Tak jelas hati Allah manusia ni kalau tak ada benda ni kan kita nak kawal diri. Sebab tu bahaya. Sebab tu kalau kita tinggalkan umat ni tak tanpa cerita tentang Allah, tentang akhirat ni tak. Kehidupan dia diuji, deki dengan orang itu, deki orang. Sebab tu tak nak kawal diri tu, curi hak orang ke apa, tak nak kawal diri belakang. Ya gitu dah. Kerana kita tinggal memakruf nahi munkar. Ni jiwa manusia Allah Taala nak bagi tahu. Dan ini yang berlaku pada ahlul kitab ni. Allah Taala cerita ni. Lalu Allah Taala kata fa ba'athallahu ghuraban yabhathu fil ard. Allah Taala hantar gapo dia burung gagak ni. Tak. Yabhathu fil ard. Yabhathu fil ard. Ini beraji kan. Burung gagak ni bukan kata Allah Taala hantar burung ni untuk ajar gapo dia? Untuk ajar anak Nabi Adam ni cara gapo tanam mayat ni. Mana boleh jadi tok guru pula kan. Burung gagak ni. Nabi kata burung gagak ni apa? Fasik. Ni. Macam mana burung jadi sehingga ada ayat tulis kita ni, al-ghurab muallimul insan. Allahu akbar. Gagak ni guru kepada manusia. Jadi guru nyakak pula gagak ni. Tahu apa Allah Taala hantar gagak kan? Apa Allah Taala hantar gagak? Ni Allah Taala nak ajar anak Nabi Adam. Nak ajar derhaka ni. Dia nak bagi tahu, nak ajar pada kita orang lagu ni berhak ajar dia daripada siapa dia? Daripada gagak, daripada fasik. Dia telah melakukan kefasikan, maka untuk guru dia fasik juga. Dia tak ada kemuliaan. Gagak mana ada kemuliaan? Nabi kata ada binatang fasik ni, gagak ni kena bunuh dia walaupun duduk tanah haram pun boleh bunuh. Dia di antara binatang Nabi suruh bunuh. Walaupun duduk tanah haram boleh bunuh dia ni. Sebab binatang perosak, ni makhluk perosak kan. Tiba-tiba jadi tok guru manusia pula dah. Nabi kata makhluk perosak, kita kata tok guru pula dah. Akak jadi tok guru. Sebalik. Sebenarnya Allah Taala nak bagi ni cara Quran nak ajar pada kita ni. Orang lagu ni yang ikut hawa nafsu, yang tidak patuh pada perintah Allah Subhanahu Taala, yang tak boleh nak kawal diri sedangkan peringatan sudah diberi ni, orang ni macam gagak, macam fasik. Orang fasik. Betul guru dia fasik. Ya bahathu fil ard. Dak Allah Taala bagi tahu, Allah Taala hantar ni sifat burung gagak kan. Duduk cari di atas muka bumi gapo-gapo, sifat dia kan. Buat kerosakan. Dia bukan nak ajar tanah gapo ni. Tak ada tanah-tanah gapo ni. Allah Taala bagi tahu, Allah Taala hantar burung gagak ni ya bahathu fil ard, bukan ya defan. Ya bahathu fil ard dari sudut bahasa, makna duduk gapo, duduk patut, duduk gali ataupun duduk korek benda-benda di atas muka bumi ni. Dia korek ni dia bukan baki, dia rosak belakang ni. Allah Taala bagi tahu, Allah Taala hantar burung fasik ni untuk ajar dia, untuk tarbiyah, untuk bagi tahu, untuk sebagai pengajaran kepada kita ni. Dan orang fasik lagu ni burung fasik juga mengajar dia. Mengajar. Liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Untuk ditunjukkan kepada dia bagaimana dia telah dedahkan keburukan yang ada pada dia. Liyuwari kaifa yuwari sawata. Liyuriyahu, untuk ditunjukkan kepada siapa dia? Kepada hak bunuh tu. Kaifa yuwari sawata akhi. Bagaimana dia telah cuba sembunyikan keburukan dia, keburukan saudara dia. Sawah ni bukan aurat, mana sayyi'ah. Lalu dia kata qala ya wailata a'jaztu. Dia kata celakalah aku. Ya wailata ni celakalah aku. Adakah aku ni lemah selemah seperti mana burung ni?
Tak selemah burung ni. An aku misla hadzal ghurab. Tak. Adakah aku ni Allah SWT atas burung ni nak bagi tahu pada aku ni, adakah aku ni seteruk sebenarnya ajaz tu tak. Adakah aku ni selemah tahap dia ni nak nilai aku ni seperti mana burung fasik ni, burung ghurab ni. Dia mari tunjuk ni bagaimana untuk sembunyikan apa dia, keburukan yang dia buat pada saudara dia tu. Fa asbaha minan nadimin, lalu jadilah dia orang menyesal. Ini orang peringkat tinggi lah, tentu dah peringkat awal ni dia orang cilik-cilik belakang. Jadi ini cara Allah SWT nak tarbiyah, nak bagi tahu tentang kesilapan dia. Tak. Maka Allah Taala hantar burung fasik. Jadi bila tengok ajaran lagu ni untuk menghina lah. Tak, kamu ni seperti burung ni. Tak, jadi buat kerosakan, jadi buat kefasikan. Jadi bila tengok lagu ni kata anak ada ni, tak, ya wailata, celakalah aku ni. Tak, Allah SWT nak ajar aku ni, tak, mana aku ni seperti mana burung ni. Lemahnya aku ni seperti mana burung gagak ni. Tak, untuk tunjuk pada aku bagaimana untuk sembunyikan keaiban yang aku buat pada saudara aku. Keaiban dia bukan keaiban saudara dia ni, keaiban dia bunuh. Tu dia pembunuh kan, pembunuh. Kalau mayat tu, dia bunuh kan tak? Tu apa dia mayat tu? Mayat tu keaiban dia, sebab tu dia nak sembunyi. Dia nak sembunyi mayat tu, orang yang bunuh orang orang yang bunuh orang ni, dia nak hilangkan mayat tu untuk tutup air mayat tu, kau untuk tutup air dia. Tutup air dia. Tak kira lah buh dalam plastik ke, buh batu pula teruk dari sungai kan, sebenarnya dia nak bukan nak tutup air mayat. Dia nak tutup air dia ya. Nak tutup air dia. Sebab tu sebenarnya tunjuk bagaimana nak tutup air yang dia buat pada kesilapan yang dia buat pada saudara dia. Lalu bila Allah Taala hantar burung ni, ajar pada dia, mu ni dak tarah mu ni seperti mana burung gagak. Burung gagak, makhluk perosak. Makhluk perosak. Jadi dia faham. Sebab tu ayat akhir fa asbaha minan nadimin. Lalu jadilah dia di kalangan orang yang menyesal. Tapi tak ada guna dah. Semua dosa yang dia buat tu boleh ke dia belaka, Tapi kalau kita terjemah ajar nak tanah, tak padan ni kelah. Tuan-tuan, ni kelah orang masuk syurga dah ni. Bukan dia masuk syurga dah. Nabi ada daripada syurga mari ke dunia. Ni orang ilir kan, dia bukan orang ulu ni. Orang duduk dalam syurga ni malah ainu ra'ah. Kita tahulah kecanggihan syurga, tak tahulah ke mana. Kalau kita ingat syurga ni macam zaman dulu kita ingat. Syurga ni Nabi ada mai syurga. Dia set kelas A dulu ni. Nabi ada duduk dengan malaikat-malaikat. Dah duduk dengan malaikat-malaikat dah, tapi lepas tu duduk dalam syurga dah, boleh kecek dengan boleh direct dah. Lepas tu ni anak dia ni, tok guru dia orang lagu tu, bukan cakap sebab kita. Kita tok guru kita ni tak tahu mana warak sama mana. Mimpi dengan Nabi pun tak ada, mimpi dengan apa dia? Dia ni duduk dengan malaikat dah. Kecek dengan Allah dah direct dah. Allah Taala sendiri aja. Tok guru Nabi ada ni Allah aja. Wa 'allama Adam al-asma. Lepas tu dia ajar anak dia ni Nabi ada. Wah cakap tak reti nak tanah lagu benda tu mikir ni bukan. Bukan masalah nak tanah, bukan nak ajar nak tanah, tu kelas bawah tu. Tak pada dengan Quran. Jadi cerita tu sebenarnya nak bagi tahu sebab fasik ni ghurab ni apa gagak ni binatang fasik. Sebab tu Nabi kata tanah haram guna bunuh. Dia binatang ni mari ajar ni. Hok cidik lagu ni, baik kata gitu. Baik kalau tu hok kelas cidik sekali, tiba-tiba dak cikgu mari atas, bodoh mari ajar kita. Main nak betul kita. Rasa lagu mana? Oh, inno seru. Orang ni jadi ajar aku. Sebenarnya. Lalu taraf dia sepatut tinggi kan? Allah Taala ajar mu ni pada burung ni ajar. Daripada kedudukan begitu tinggi sekali, anak Nabi ada. Dak, barulah fa asbaha minan nadimin. Jadilah dia orang menyesal. Tapi sama tak ada guna kesilapan yang telah dibuat. Kerana tak nak kawadi. Kita sambung dan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan. Radina billahi rabbil alamin. Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulan walhamdulillah.